Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam kuasa ketiga. So, jika ada gangguan siaran, jangan ke mana-mana. Tunggu sehingga gangguan itu habis. Share ramai-ramai dan juga sertai Telegram saya, Regi Jesse Rita Udin. Baik, ada banyak soalan yang ditanya kepada saya. Saya mulakan dengan kenyataan Gubernur Bank Negara berhubung dengan kejatuhan nilai ringgit atau mata wang Malaysia. So, sepintas lalu dan secara rumusan, kenyataan Bank Negara atau Gubernur Bank Negara berbunyi bahawa ringgit ni didagangkan lebih rendah dari nilai yang sepatutnya. So, itu gambaran yang diberikan. So, basically Gubernur Bank Negara memberi gambaran bahawa itulah sebabnya, ya, ringgit mencatat angka-angka yang kita dah lihat kebelakangan ini sampai pernah ke 4.78, ya, dan sebagainya. Nah, bila anda beri penjelasan begini, lebih-lebih lagi anda adalah ketua kepada Bank Pusat negara ini, anda akan takutkan pelabur kerana anda beri maklumat yang tidak logik. Dan anda sebenarnya tidak menjelaskan apa-apa. Anda cuma memberi satu pandangan yang tidak mencerminkan situasi sebenar. Now, in the first place, bila kita cerita kejatuhan ringgit, kita bukannya cerita nilai pada bila-bila masa, tetapi kita menilai kepada pola kejatuhan. Dan pola kejatuhannya amat jelas menunjukkan mata wang kita sedang melemah bulan demi bulan, ya. Dan ianya melemah lebih-lebih lagi di bawah pentadbiran ini. Now, this is data, this is fakta, anda tidak boleh nafikan. Okay. So, ianya lebih kepada pola atau trend nilai ringgit dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu dan sebagainya. Bukan anda ambil satu nilai hari ini dan anda kata ianya didagangkan begini dan sebagainya. When you provide an explanation, kau kena juga rujuk kepada trend tersebut. Jadi anda ada satu graf, contohnya nilai mata wang ringgit berbanding US dollar, dan kemudian anda buat satu graf dan anda boleh daripada situ dapat anggaran julat, ya, kadar kejatuhan ringgit berbanding US dollar. Kemudian anda nak lihat kepada negara lain, anda lihat kadar kejatuhan mata wang mereka terhadap US dollar. Sebab banyak mata wang di rantau ini terkesan dengan kenaikan dalam kadar faedah di Amerika Syarikat. Jadi faktor luaran lah. So, terkesan dengan faktor luaran itu. Jadi kita perlu bandingkan kadar kejatuhan mata wang tersebut. Dan bila anda berbuat demikian, anda akan lihat ringgit terkesan paling teruk di rantau ini. Daripada kita menjadi satu negara yang leader di rantau ini dari sudut pertumbuhan ekonomi dan kekuatan mata wang, kita sekarang duduk terbawah sekali. Dan ringgit pernah atau sedang berada di tahap-tahap yang paling buruk dalam sejarah sejak 3 dekad lamanya. So, semua ni adalah petanda ringgit ni tidak sihat. Nah, kita tahu faktor luaran. Malah Bank Negara sendiri, kalau kita lihat kenyataan dulu, Gubernur Bank Negara, dia seolah-olah mengaku ini faktor luaran. Tetapi dia tidak ceritakan dengan lengkap. Kalau nak cerita faktor luaran, semua negara terkesan. Tetapi mengapa kita terkesan lebih teruk? Itu tidak diceritakan. Dan kemudian hari ini buka cerita patutnya ringgit didagang pada harga lebih tinggi. Tidak diberi penjelasan spesifik mengapa anda merasakan ringgit patut didagang pada harga lebih tinggi. Atau apakah nilai lebih tinggi yang anda maksudkan, anda tidak sebut. Bila pelabur dengar benda ni datang daripada Ketua Bank Pusat Malaysia, keyakinan pelabur yang dah tipis, ya, akan makin tipis. Because pelabur ni dia ada data di tangan dia. Dia boleh lihat trend, dia boleh lihat keadaan sebenar. Jadi saya kira penjelasan ini dikhususkan hanya untuk rakyat Malaysia, ya, mungkin untuk tujuan politik.
Tetapi jangan lupa kenyataan-kenyataan sebegini dibaca oleh pelabur-pelabur antarabangsa. Dan bila mereka melihat satu pentadbiran di mana ketua bank negara membuat kenyataan sebegini, mereka akan bingung. How come ketua bank negara boleh berkata begini? So apakah nilai lebih tinggi yang ringgit harus didagangkan? Mengapa anda fikir begitu? Jelaskan. Sebab setakat yang saya lihat, the data shows kita bukan hanya terkesan dengan faktor luaran, kita terkesan dengan faktor dalaman juga. Sebab kita terkesan lebih buruk berbanding negara lain. Dan ini ada kaitan dengan terjejasnya ekonomi negara. Sebab ekspor merudum. Bulan demi bulan, beratus juta ringgit dia susut. Pelaburan, equity aset mengalir keluar berbilion-bilion ringgit untuk tempoh setahun ini. Ya, di bawah pentadbiran ini. Ya. Kemudian FDI masuk merusut. Tapi bila kita dengar Perdana Menteri bercerita, dia bercerita berkenaan projek yang diluluskan tertinggi dalam sejarah dan sebagainya. Well, itu tak ada apa-apa makna. Apa yang penting adalah pelaburan yang daripada komitmen. Apabila contohnya Anwar pergi ke China, dia dapat komitmen pelaburan dalam nilai tertentu. Apa yang penting ialah pelaburan itu perlu diterjemahkan kepada aliran sebenar wang ke negara ini dalam projek yang telah dimulakan. Setakat lulus, saya pergi ke luar negara, saya dapat komitmen, kemudian saya balik dalam negara, dan di peringkat dalam negara saya luluskan satu pelaburan yang berupa komitmen dalam negara ini untuk projek sebegini dan sebagainya. It can mean many things, boleh bawa macam-macam makna. Tetapi FDI, aliran pelaburan terus asing dalam negara ni sangat rendah, merosot. Ekonomi terjejas, data ada, pelabur boleh baca, pelabur boleh buat hubung kait data pelaburan dengan penyusutan ekspor, dengan pengaliran pelabur yang lari, ya, dengan nilai ringgit. Pelabur boleh buat congakan, dia boleh buat kiraan, dia boleh buat tafsiran. Dia tahu apa yang berlaku. Data ada. Data dari bursa, data-data rasmi, semuanya ada. Pelabur boleh lihat. So, kenyataan-kenyataan sebegini tidak harus dibuat. Sebaliknya, jelaskan kepada kita mengapa ringgit kita susut pada kadar yang lebih teruk berbanding dengan negara-negara serentak. Apakah faktor-faktor dalaman yang dikenal pasti sebagai penyumbang? Mengapa pelabur takut? Ya. Adakah disebabkan contohnya China, dia nak masukkan duit ke negara ni tapi dia takut, dia tak pasti adakah kita sekutu Amerika ke kita bukan sekutu ke, apakah faktornya? Apakah kajian yang telah dilakukan selama setahun ni berhubung dengan kejatuhan ringgit yang paling teruk dalam rantau ini? Apakah hasil kajian itu? Ya. Pelabur akan buat penilaian semula bila kadar faedah di Amerika meningkat. Dia buat penilaian semula pelaburan-pelaburan dia yang sedia ada di negara-negara lain. Dalam membuat penilaian semula itu, dia akan melihat faktor dalaman. Jika ada faktor dalaman yang menakutkan pelabur, maka dalam membuat penilaian semula, mungkin pelabur mengambil keputusan untuk alirkan lebih banyak pelaburan dia dari dalam negara ni ke Amerika, ataupun lari terus ke Amerika. So, mengapa dalam membuat penilaian semula di negara ni, pelabur seolah-olah dilihat tidak cenderung ke arah negara ni, sedangkan negara-negara serantau ada yang menunjukkan penambahbaikan. Mengapa? Apa yang masalahnya dengan negara kita? So, apakah kajian yang telah dilakukan khususnya oleh bank negara? Sebab sekarang ni Perdana Menteri tak mau jawab. Sepatutnya dia jawab, Menteri Kewangan jawab, sebab mereka ni diberi mandat untuk mengambil portfolio-portfolio di mana mereka harus menjelaskan kepada rakyat faktor perkara-perkara berkaitan dengan ekonomi dan ringgit. Tapi dia tak nak jawab, dia lepas kepada bank negara. Okey, bank negara, mana kajian-kajian yang telah dilakukan? Mana hasil penyelidikan yang dibuat? Takkan nak buat satu kenyataan ringgit harus didagang pada nilai yang lebih tinggi, noktah. Itu untuk rakyat biasa yang tidak faham selok-belok kewangan, tak apa. Tapi pelabur tengah baca kenyataan awak. Bukankah ini akan menakutkan pelabur bila seorang ketua bank pusat di negara kita membuat kenyataan sebegini? So, fikir-fikirkanlah
kenyataan-kenyataan rasmi yang dibuat. Ya, saya dah pesan banyak kali, kalau tak boleh jawab, jangan jawab. Sometimes silence is a better policy. Kemudian buatlah apa yang patut. Tapi bila jawab dan jawab begini, masalah. Itu nasihat ikhlas dari saya lah. Ya. So itu sahajalah. Ya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.